warahmatullahi wabarakatuh. Dalam program kali ini, kita akan mengenal pasti apakah ciri-ciri ataupun kepentingan perlembagaan persekutuan dalam negara kita dan fungsinya terhadap anak muda di negara kita. Seperti yang kita tahu, dalam pembangunan sebuah negara, perlembagaan ataupun undang-undang diperlukan sebagai panduan ataupun batasan untuk melakukan dalam sesuatu perkara yang mana jika peraturan ataupun undang-undang ini dilanggar, denda ataupun tindakan akan diambil. Jadi, di negara Malaysia, apakah dasar ataupun perlembagaan yang kita pegang untuk dijadikan sebagai undang-undang sedia ada di negara kita? Namun, persoalan utama dalam program kita adalah bagaimana undang-undang di Malaysia membentuk peradaban dan masyarakat yang beretika di negara Malaysia. Jadi, untuk mendapatkan penjelasan lanjut, mari kita menemu bual pakar penyelidikan undang-undang dan perlembagaan Pusat Polisi Perdana Universiti Teknologi Malaysia, Prof. Dr. Amirul Ihsan. Perlembagaan merupakan satu dokumen yang mengandungi undang-undang dan peraturan dalam pentadbiran yang diamalkan dalam negara. Perlembagaan persekutuan ini juga merupakan undang-undang tertinggi dalam negara dan menjadi sumber untuk pengubalan undang-undang lain di Malaysia. Selain itu, perlembagaan persekutuan juga mengandungi peruntukan-peruntukan berkaitan hak-hak asasi bagi rakyat Malaysia. Contohnya seperti sistem politik, struktur pentadbiran dan pembahagian bidang kuasa. Bagaimana wujudnya perlembagaan persekutuan? Sejarah pengubalan perlembagaan persekutuan mempunyai hubung kait rapat dengan sejarah kemerdekaan di negara kita. Perlembagaan persekutuan diasaskan oleh Suruhanjaya Red selepas melakukan kajian dalam tahun 1956. Terdapat unsur-unsur tradisi sebagai peruntukan asas perlembagaan persekutuan di Malaysia. 4 unsur utama tersebut yang terkandung dalam perlembagaan persekutuan ialah: pertama, sistem raja berperlembagaan. Sistem raja berperlembagaan mula diperkenalkan apabila tanah Melayu mencapai kemerdekaan dan setelah negeri-negeri Melayu bersatu di bawah satu persekutuan. Kedua ialah agama Islam merupakan agama rasmi persekutuan dan raja dan sultan bagi setiap negeri mempunyai bidang kuasa masing-masing yang penuh terhadap hal ehwal agama Islam di negeri masing-masing. Setelah kemerdekaan tercapai, agama Islam telah diangkat menjadi agama rasmi bagi persekutuan tanah Melayu. Perkara 3. Unsur yang ketiga pula ialah bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Majoriti rakyat Malaysia menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di setiap negeri. Bahasa Melayu merupakan bahasa yang mudah difahami dan diperuntukkan oleh setiap kaum di Malaysia. Dan yang terakhir, keempat, ialah kedudukan hak istimewa orang Melayu dan Bumiputera. Hak keistimewaan orang Melayu dan Bumiputera bukanlah bertujuan untuk mewujudkan jurang atau diskriminasi terhadap mana-mana pihak. Ianya adalah merupakan perkara asas yang telah dipersetujui bersama pada awal perbincangan kemerdekaan, khususnya apabila masyarakat Melayu telah bersetuju menerima dan memberikan kerakyatan kepada kaum-kaum lain sebelum kemerdekaan. Assalamualaikum. Boleh saya tanya Puan Cik untuk program saya berkenaan dengan perlembagaan persekutuan di negara kita? Boleh? Soalan dia macam ni. Pada pendapat Cik, apa yang kita sebagai rakyat, apa yang kita inginkan dalam undang-undang di negara kita? Maksudnya apa bentuk keperluan yang kita nak sediakan dalam undang-undang perlembagaan persekutuan negara kita? Bagi saya lah, perlembagaan ni dia telah bisa meningkatkan taraf pemikiran untuk rakyat kita sekarang ni. Sebagai contoh, perlembagaan ni dia ada sebut pasal hak kebebasan bersuara. So, macam saya student sendiri, ada idea-idea, pendapat-pendapat yang kita orang selalu suarakan, tapi kebanyakan student dia tak jumpa saluran yang betul. So, kat sini bagi saya peranan kerajaan boleh sediakan satu saluran untuk student dia suarakan diorang punya pendapat. Kebanyakan pendapat-pendapat yang pernah saya dengar pun saya rasa dia boleh meningkatkan sistem pentadbiran yang sedia ada. Okay, kalau sebagai contoh lah, saya ambil saya adik sendiri, dia anak muda yang disertai Dewan Rakyat untuk suarakan wakil anak muda untuk suarakan apa yang
mereka perlu, apa yang boleh diperbaiki. Kira macam itulah. Betul juga. Kadang-kadang banyak masalah siswa-siswi negara kita tapi mereka tak tahu untuk salurkan. Kat mana nak bagi aduan tu pun tak tahu kan. So kadang-kadang kita guna platform social media macam tu lah. So orang pun boleh tengok without kita Jejaskan mana-mana pihak. Mana-mana pihak. Terima kasih. Okey, sama. Assalamualaikum Pakcik. Saya ada beberapa soalan untuk Pakcik. Pada pendapat Pakcik, bagaimanakah undang-undang, iaitu undang-undang yang berada di Malaysia di bawah Perlembagaan Persekutuan ini berfungsi untuk melahirkan anak muda yang beretika dan mempunyai peradaban? Dia pada pandangan pakcik kan, anak muda zaman sekarang ni dia banyak terpesong dengan budaya-budaya negatif, dengan amalan-amalan yang tidak sihat pada pengaruh barat. Jadi di sini kita dapat peranan penting undang-undang kat situ. Di pandangan pakcik, undang-undang ni dia sebagai suatu alternatif. Daripada pandangan pakcik, anak muda zaman sekarang ni dia banyak terpesong dengan budaya-budaya negatif dan amalan-amalan yang tidak sihat daripada pengaruh barat terutamanya. Jadi di sini kita nampak betapa pentingnya undang-undang dalam nak mengawal sila dan mengawal tindakan yang dilakukan oleh anak-anak muda zaman sekarang ni. Undang-undang ni dia nak mengawal tindakan yang jenayah, tindakan salah, ataupun salah laku daripada tindakan anak muda zaman sekarang ni. Kalau tak ada undang-undang ni, mungkin anak muda ni akan jauh terpesong daripada tindakan dia orang. Sebagai contoh, kita lihat salah satu jenayah yang sebelum-sebelum ni berlaku daripada kalangan anak muda. Kalau tak ada undang-undang ni, macam mana dia orang nak dihukum dan diberi pengajaran untuk mengurangkan kesan kepada masyarakat lain. Jadi di sini kita nampak peranan undang-undang itu sendiri dalam nak menjaga peradaban kaum generasi muda tu. Itulah pada pandangan pakcik. Baik. Contoh dia macam dari segi etika pemakaian dan sebagainya. Kebanyakan semua tiru barat kan pakcik? Boleh ambil daripada contoh tu. Dari segi pemakaian macam Syirah cakap tadi. Banyak juga contoh-contoh lain macam orang ni terpengaruh dengan budaya melepak, budaya. Sebenarnya budaya macam ni dia amalan daripada barat yang dibawa masuk, tidak sihat lah untuk anak-anak muda sama sekarang, terutama di negara kita. Itulah pada pandangan saya. Sebab itu undang-undang diperlukan untuk memantau kegiatan-kegiatan remaja zaman sekarang. Betul. Terima kasih Pakcik. Sama. Jadi, kita dapat lihat melalui hasil temubual dua masyarakat tadi, kita dapat menilai bahawa masyarakat kita, rakyat kita sendiri sedar apakah itu perlembagaan persekutuan yang telah diperkenalkan di negara kita sejak mereka dahulu. Namun, persoalan yang kedua, apakah fungsi utama ataupun fungsi sebenar perlembagaan persekutuan yang telah diperkenalkan di negara kita? Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lanjut, mari kita dapatkan hasil penelitian yang telah dijalankan oleh pakar perlembagaan Dr. Syafina. Assalamualaikum. Seperti yang kita sedia maklum, Perlembagaan Persekutuan adalah undang-undang tertinggi negara. Ianya merupakan satu dokumen bertulis undang-undang dasar yang menentukan cara pemerintahan negara dijalankan. Kepentingannya ialah untuk membentuk pemerintahan yang adil. Sistem demokrasi berparlimen yang diamalkan di Malaysia dan berada di bawah pentadbiran Raja Berperlembagaan dan Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara. Sistem demokrasi yang diamalkan ini adalah untuk memastikan pentadbiran dan pemerintahan yang adil dan telus dapat dilaksanakan. Pembentukan Malaysia melalui kerajaan pusat adalah berdasarkan demokrasi berparlimen. Ini dapat dilakukan melalui proses pemilihan yang memberi hak kepada rakyat untuk memilih wakil mereka. Seterusnya, parti politik yang mempunyai majoriti di parlimen akan membentuk kerajaan persekutuan dan melaksanakan tugasnya sebagai eksekutif negara. Sistem 5 tahun sepenggal adalah adil dari segi memberi peluang dan ruang kepada mereka yang berhak untuk memerintah dan mentadbir negara ke arah menuju kemajuan yang lebih baik dari sebelumnya. Hasilnya, pertilihan atau perebutan pemerintahan negara oleh beberapa kelab politik dan kuasa pentadbiran boleh dielakkan dan rakyat juga dapat menentukan hala tuju politik negara.
Seterusnya, kepentingan perlembagaan persekutuan yang adalah untuk mengukuhkan perpaduan antara kaum. Seperti yang kita semua ketahui, rakyat yang tinggal di negara kita terdiri daripada pelbagai kaum, bangsa dan agama. Setiap dari diri kita yang berbilang kaum ini mempunyai perbezaan dari generasi sebelumnya dalam semua aspek seperti kepercayaan, kebudayaan dan pantang larang. Akan tetapi, Datuk Nenek kita terdahulu telah berjaya mewujudkan sifat toleransi walaupun hidup dalam bermasyarakat yang berbilang pandangan dan pendapat serta hidup dalam kesusahan pada masa itu. Perkara ini telah mewujudkan masyarakat yang harmoni di negara kita. Dengan adanya perlembagaan Malaysia, hak dan kebebasan warga negara terjamin kerana warga negara Malaysia yang mempunyai bangsa Melayu, Cina dan India mempunyai hak masing-masing untuk mendapat perlindungan yang setaraf dari pihak berkuasa seperti polis dan tentera. Dengan wujudnya perlembagaan ini, ianya dapat membantu dalam membentuk rakyat yang mempunyai peradaban dan beretika. Jadi, secara kesimpulannya, kita dapat mentakrifkan bahawa undang-undang di negara kita dicipta berdasarkan perlembagaan persekutuan yang telah diperkenalkan waktu kita merdeka dahulu. Jadi, jelaslah bahawa undang-undang adalah suatu perkara yang perlu dalam sesebuah negara untuk melahirkan masyarakat ataupun anak muda generasi akan datang jadikan mereka lebih mempunyai etika dan juga peradaban. Sekian, terima kasih.